Okay, sebelum tu saya cerita sikit lah apa yang dimaksudkan dengan Canva ni kan. Okay, agenda kita pada hari ini. Okay. Lepas saya terang, insyaAllah cikgu boleh memahami rancang bina karya sendiri. Okay. Yang pertama, Canva ini dia merupakan platform reka bentuk grafik yang digunakan untuk membuat grafik media seperti poster, dokumen, presentation dan sebagainya. Canva ni dia dilancarkan pada tahun 2013 dan Canva ni juga dia menyediakan template kepada pengguna, jadi mudahlah untuk digunakan. Okay, seterusnya saya pergi kepada poster yang selalu kita guna. Okay, poster ni merupakan satu tarikan untuk menarik orang ramai serta dapat menyampaikan mesej dengan jelas dan padat. Antara elemen-elemen yang penting yang perlu ada dalam poster lah. Yang pertama, maklumat yang jelas. Maklumat yang jelas tu maksudnya ringkas dan padat. Kita tak bolehlah masukkan ayat yang panjang. Bila orang tengok sekali pandang je dah faham poster tu pasal apa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, warna. Warna yang kita gunakan untuk kontras antara tulisan dengan visual yang kita gunakan untuk memudahkan orang yang tengok untuk membaca. Dan yang ketiga, kombinasi ataupun alignment lah, susunan di antara tulisan dan juga visual yang kita guna tu. Visual tu ada banyak jenis, dalam bentuk abstrak ada, simbolik ada, ilustrasi ada, fotografi dan collage. Okey, elemen yang seterusnya, okey ni contoh poster lah. Poster semua ni dah hanya direka menggunakan Canva saja. Mudah saja. Nanti saya tunjukkan sedikit demo. Okey, seterusnya yang sering kita guna video. Video adalah video adalah elemen multimedia yang paling dinamik dan realistik berbanding elemen-elemen lain sebab kat sini kita boleh masukkan suara, teks dan gambar. Okey, elemen yang penting lah perlu ada dalam video ni. Yang pertama, opening video yang menarik. Untuk menariklah orang ramai untuk melihat kita punya video ni. Yang kedua, penggunaan gambar dan teks yang jelas. Bila teks dan gambar dan teks yang jelas, orang yang menonton tu pun fahamlah apa yang maklumat yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Dan yang ketiga, penggunaan audio yang sesuai. Kadang-kadang kita tengok video kan yang hanya ada teks dan tulisan tapi tak ada suara. Lama-lama kita akan rasa bosan. Ada juga kadang-kadang kita tengok video dah elok dah ada suara tapi ada latar background suara macam muzik kan. Tapi lagi kuat daripada suara. Itu pun mengganggu. Jadi kita kena pastikan suara penyampaian kita lagi jelas dan lagi kuat lah daripada kita punya latar background muzik. Okey, seterusnya kita pergilah pada Canva. Okey, pertama cikgu boleh buka je kat Google. Cikgu search canva.com. Okey, terus tekan. Okey, kalau bagi yang cikgu-cikgu yang pertama kali buka page ni, dia akan suruh sign in. Jadi saya sarankan cikgu sign in guna ID D5. Kalau guna ID D5, cikgu boleh dapat ni dekat bahagian education ni, pricing education, cikgu akan dapat untuk cikgu lah, feature cikgu lagi banyak lah daripada yang biasa ni. Saya pakai yang free je. Okay, seterusnya kita pergi ke reka muka depan dia lah, home screen Canva. Belah kanan ni macam biasa yang kita boleh dapat tengok saya punya account. Klik design, setting account saya. Kat sini tempat kita search untuk kita buat apa. Okay, belah kiri pula logo dia, home screen, template. Okay, kat sini cikgu boleh tengok social media, personal, business, marketing. Semua ni apa-apa yang kita boleh guna lah untuk edit. Okay, seterusnya features dia yang ada dalam ni. Photos, icon, cikgu boleh explore satu-satu. Learn, ni seandainya kalau ada apa yang kita tak tahu, kita ingin belajar. Tak pun, kita ingin tahu berkaitan warna yang kita nak guna kan. Warna apa yang sesuai dan untuk masuk dalam poster ni cikgu boleh tekan dekat learn color wheels. Kat sini cikgu boleh tengok lah gabungan-gabungan warna yang sesuai. Cikgu boleh gerakkan. Okay. So 4 color ni sesuai untuk masuk dalam poster. Okay. Okay. Lepas tu, okay, saya pergi kepada ajaran utama kita. Okay. First, poster. Okay, cikgu type je poster dekat atas ni. Okay. Bila cikgu dah type, okay, dia keluar macam ni. Cikgu tekan je yang create a blank poster. Okay, lepas cikgu dah tekan,
cikgu boleh reka cikgu punya kreativiti, cikgu punya idea sendiri untuk design cikgu punya poster ni, dan ataupun cikgu juga boleh gunakan template yang sedia ada. Cikgu boleh tengok kat tepi ni, kat belah kanan ni banyak yang disediakan pun banyak. Cikgu tekan, saya pilih satu. Cikgu nak guna template, cikgu tekan je. Okay, dia terus masuk dalam tempat edit kita. Kalau cikgu nak masukkan, cikgu boleh tekan kat bawah ni untuk zoom. Kalau cikgu rasa tak ada yang design lagi cantik, cikgu nak ubah, cikgu boleh tekan je balik. Dia terus tukar. Okey. Seterusnya, saya terus pergi kepada tools lah yang ada kat sini. Macam mana nak edit semua kan. Okey, kita tengok yang belah kiri ujung sekali. Ni semua tools-tools dia. Okey, yang atas sekali ni template. Yang ni lah yang saya tunjuk ni. Banyak-banyak kategori ni kan. Cikgu boleh tengok lah mana sesuai. Ada motivational poster, ada campaign poster, ada quote poster. Okey. Okay, kita, yang kedua elemen. Dekat elemen ni dia banyak main peranan jugalah. Elemen ni apa-apa saja. Contoh kan, kalau cikgu nak masukkan bunga dalam poster cikgu kan, cikgu search, cikgu type flowers, dia punya elemen. Ni key dia. Dan key dia cikgu kena type dalam bahasa Inggeris. Okay, katakan cikgu nak guna bunga kan, cikgu type je bunga, flowers. Okay. Lepas tu nak guna, cikgu je tekan ataupun cikgu drag je masuk. Cikgu tekan je. Lepas tu terus masuk dalam poster tu. Okay. Itu kalau cikgu nak buang, katakan cikgu tekan kan, salah tekan, okay, cikgu belah kanan atas, ada tong sampah kan, cikgu boleh tekan delete. Okay, nanti dia delete balik. Ada banyak lagi elemen cikgu boleh tengok kat sini. Ada foto, ada grafik, ada video. Okay. Elemen yang selalu orang guna lah, yang saya perasan, frame. Dekat frame ni, cikgu boleh drag masuk. Drag klik, link to front. Okay. Dekat frame ni kan, cikgu nampak je macam kosong. Cikgu boleh masukkan apa-apa saja gambar yang cikgu nak. Gambar atau video. Katakan saya drag dekat bahagian foto. Okay. Terus foto ni cikgu boleh pilih lah apa-apa kan yang cikgu nak. Katakan cikgu nak pasal apa, family ke. Okay. Ni yang cikgu perasan, ada gambar yang ada crown, ada gambar tak ada crown. Okay, yang tak ada crown ni boleh gunakan. Yang ada crown ni berbayar, yang pro punya. Okay, macam ni free kan, dia tulis free. Jadi cikgu boleh drag je masuk. Dia terus masuk dalam frame tu. Macam cikgu boleh tengok ni kan. Okay. Frame ni, okay, sekejap. Ada lagi frame ada banyak jenis. Yang macam bagi-bagi macam ni pun ada. Part by part kan. Laptop ada, desktop. Katakan cikgu nak guna, okay, dalam ni cikgu nak masukkan video pun boleh dalam frame ni. Sekejap Katakan saya tunjuk. Okay. Okay, katakan yang desktop ni. Kejap. Okay. Dalam frame ni kalau cikgu nak masukkan video, video cikgu pun boleh. Okay. Di bahagian tools belah kiri, upload. Okay. Cikgu just drag je masuk dalam ni. Dia terus masuk. Katakanlah cikgu nak bagi contoh kan, tengah-tengah mengajar tu, lepas tu cikgu ada video untuk dia berikan contoh. Cikgu boleh drag masuk dalam frame. Ada banyak lagi cikgu boleh tengok dalam ni, dalam frame, bahagian frame ni. Cikgu boleh guna. Semua ni just drag je. Drag dan masukkan gambar atau video yang cikgu perlukan. Apa lagi ada? Kita ada text. Tools untuk tag. Katakan saya pilih yang tajuk ni, important reminder for COVID ni kan. Okay, dekat sini, bila cikgu klik, kat atas ni dia akan keluar dia punya option. Yang ni untuk dia punya font, jenis font. Cikgu boleh pilih untuk tukar font. Font apa semua. Okay, kat sini size font. Cikgu boleh besarkan, boleh kecilkan. Cikgu, ni pula cikgu boleh tukar warna. Mana yang cikgu suka. Apa-apa warna saja. Okay, yang ni untuk cikgu boldkan. Macam biasa. Ni efek ni pula. Yang macam ada bayang semua tu kan. Boleh main. Cikgu boleh tengok sendiri. Tengok. Dia punya ketebalan.
Ada banyak cikgu boleh explore nanti. Lagi tulisan ni juga cikgu boleh animatekan dia. Contoh dia macam ni. Tengok. Bila cikgu tekan, dia terus masuk. Dekat semua ni pun boleh, dekat semua tulisan ni. Okay, poster yang saya dah ubah, gunakan template tadi. Okay, ni semua saya ubah balik je. Saya search kat sini, elemen bahagian-bahagian ni. Komputer, magic, komputer virus untuk poster yang saya buat. 5 langkah mudah kesedaran samatan cyber. Cikgu tengok. Senang saja untuk bahagian poster. Sebab saya cuma gunakan template yang diberikan dan ubah maklumat yang saya ingin masukkan. Okay dah. Okay, itu untuk poster. Untuk presentation, slide presentation, sama saja. Cikgu pergi pada homepage, cikgu type presentation. Okay, lepas type presentation, cikgu boleh pergi kepada create blank presentation. Sama je step dia macam yang poster. Okay, kat sini pun sama, dia ada pecahkan. Dia pecahkan bahagian simple, education, event, macam-macam lah cikgu boleh tengok Okay, katakan ada yang cikgu berminat kan, cikgu berminat. Okay, katakan cikgu nak guna yang ni. Okay, cikgu tekan je, dia terus masuk. Okay, kat sini dia ada 16. Cikgu boleh apply satu-satu. Okay, ni, lepas tu untuk second page, cikgu boleh tengok lagi yang mana cikgu nak, yang ni. Cikgu tekan. Ataupun kalau cikgu nak campur yang lain pun boleh, cikgu tekan back, cikgu pilih. Katakan cikgu nak yang ni. Cikgu tekan je. Okay, cikgu nak masukkan yang mana? Ini. Cikgu boleh tekan saja. Okay. Okay, untuk upload kita punya bahan sendiri, cikgu tengok bahagian kiri, dia ada tulis upload. Okay. Dekat bahagian sini, dia dah pecahkan image, video, audio. Okay, katakanlah cikgu nak upload image yang cikgu dah sediakan. Cikgu tak nak guna image dalam ni kan. Cikgu tekan upload media yang purple ni. Okay. Dia ada cloud option. Cikgu tekan device. Okay, dekat device ni cikgu boleh carilah. Gambar apa yang cikgu nak cari tu. Kat sini. Okay. Apa-apa kan. Okay. Cikgu juga boleh tengok untuk video. Sama je step dia. Cikgu boleh masukkan. Okay. Semua sama. Okay, itu bagaimana nak upload. Seterusnya saya pergi pada bahagian background. Okay, katakan template yang Canva sediakan ni cikgu tak suka kan, dia punya background. Cikgu boleh tukar. Ni semua background free yang dia berikan. Dia katakan cikgu nak guna yang ni. Cikgu just tekan je. Dia terus tukar kat belakang ni. Macam cikgu boleh tengok. Dia terus tukar yang belakang ni. Okay. Macam biasa, kalau cikgu nak ubah dia punya tulisan, macam tadi cikgu just tekan dia punya tulisan, okay, nanti dia akan keluar. Jenis font, size dia, kalau cikgu nak tukar, tekanlah, saya tukar. Okay. Kat sini pun cikgu boleh tukar juga. Kalau nak letakkan font nanti kata berapa kan. Okay, kat sini cikgu boleh letak nama cikgu. Okay, katakanlah cikgu nak pecahkan ni. Tulisan ni. Kan nampak kan kotak ni bersambung. Dalam grouping kan. Tulisan dia punya garisan putus-putus ni. Cikgu boleh unggroupkan tulisan ni. Katakanlah cikgu nak letak ni kat bawah kan. Kat bawah ni ke. Kalau cikgu nak undo balik, cikgu tekan Ctrl Z. Dia terus pergi tempat asal. Slide ni pun boleh cikgu animatekan juga. Kat belah atas, belah kiri, ada dia tulis animate. Okay, cikgu tekan. Cikgu boleh halakan mouse ke situ, cikgu boleh pilih. Cikgu nak animate yang macam mana. Okay. Ni untuk first page. Tekan second page. Second page pula, sama saja step dia. Cikgu nak masukkan isi semua, nak tukar perkataan, cikgu just klik dekat teks tu, cikgu masukkan. Cara untuk animatekan juga sama, cikgu tekan, animate, okay. Cikgu boleh halakan. Untuk setiap-setiap ni, setiap tulisan, semua ni boleh animate. Untuk efek pun sama, efek tulisan, cikgu boleh pergi,
Boleh tekan. Cikgu boleh tengok sendirilah hasil dia. Neon ke, cikgu nak yang jenis glitch ke. Untuk buat curve ke pun boleh. Okay, selepas cikgu dah buat semua ni, cikgu boleh tambah lah banyak yang cikgu nak kan. Okay, katakanlah slide yang kedua ni, cikgu nak guna untuk slide yang ketiga. So, design sama lah kan. Cikgu boleh duplicate je. Tekan yang duplicate page ni. Kat atas sebelah kanan. Okay, lepas dah tekan, cikgu boleh ubah lah isi dalam dia kan. Yang bestnya, Canva ni, bila cikgu dah siapkan slide, cikgu boleh terus buat video. Video pengajaran. Katakan cikgu dah siap kan buat slide. Okay. Kat atas ni dia ada option. Ni untuk bila cikgu tekan ni, download. So maksud dia, cikgu boleh download lah. Bila dah siap slide kan, cikgu boleh terus download saja. Kat sini pun dia ada bagi option. Cikgu nak boleh download dalam bentuk gambar boleh. Dalam PDF boleh. Dalam video boleh. Lepas cikgu dah siap, lepas tu cikgu nak terus record. Kat sini ada kat titik 3 ni, belah kanan atas. Cikgu boleh tekan. Okay, dia akan keluar macam ni. Present, download, present and record. Share link. Okay. Katakan cikgu nak buat video terus, cikgu boleh tekan ni. Present and record. Go to recording studio. Okay, lepas cikgu tekan, dia akan keluar macam ni cikgu. Dia terus keluar muka cikgu. Dan background dan slide kita kat belakang. Okay, cikgu tekan start recording. Okay, dia akan keluar macam ni cikgu. Jadi senang lah. Bila cikgu dah tekan start recording tu, dia dah berjalan. Dia dah record dah. Okay, lepas tu katakan cikgu dah habis terang kan untuk first page. Okay, next page. Okay, katakan cikgu dah habis buat pembentangan. Cikgu dah terangkan semua. Okay, cikgu boleh end recording. Pause pun boleh. End recording. Okay, lepas cikgu end, dia akan upload your recording ni. Sekejap Dia ambil masa sikit. Kalau nak upload. Okay, lepas dah Canva ni dah upload, okay, cikgu akan dapat macam ni. Copy link boleh, cikgu boleh download terus untuk simpanan cikgu. Ataupun cikgu boleh save dekat Canva ni. Okay, katakanlah cikgu dah save dekat Canva ni kan. Okay, copy link. Kan dia ada sediakan link. Sekarang kadang-kadang student kita yang ada masalah internet, untuk download video kan, cikgu boleh sharekan link ni je. Sekejap saya tunjuk. Katakan tadi cikgu dah copy kan, dah copy link, cikgu paste. Panjang sangat kan dia punya link ni. Kalau kita paste kat WhatsApp pun mesti panjang punya. Okay, jadi saya ada guna satu website ni, nama dia shorten URL. Cikgu paste je link tadi. Okay, itu tekan shorten URL. Okay, dia dah shortkan untuk kita. Tengok yang tadi punya yang kita copy panjang sangat. Ni kalau kita paste dekat dalam WhatsApp ni memang berjela-jela lah. So kita dah pendekkan dia, cikgu just copy je. Kita tengok hasil dia. Sama je. Tengok, dia punya page. Jadi senang lah, lagi pendek kan. Jadi untuk pelajar-pelajar kita yang ada masalah internet tu, cikgu just boleh kongsikan link ni dekat dia. Video yang cikgu mengajar dekat dia, dia boleh tengok terus je. Selain daripada cikgu boleh create poster, slide dengan video ni, cikgu boleh tengok dekat home screen tadi, home page tadi. Ada banyak lagi option lain. Macam cikgu boleh tengok Instagram post, logo semua. Yang ni semua cikgu boleh cuba. Katakanlah ada cikgu-cikgu yang berbisnes tu kan. Kat sini pun boleh create juga dia punya post tu. Okay. Ni semua antara ni lah design-design yang saya dah buat. Cikgu boleh tekan je yang belah kiri ni, all your design. Sini cikgu boleh tengok lah design cikgu. Sebab dia dah save kan. Cikgu boleh buka je balik kalau cikgu nak tengok. Kak Lin nak tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau Canva ni boleh ke jadi macam whiteboard? Kita boleh tulis-tulis ke tanpa type? Tanpa type cikgu. Setakat ni belum lagi cikgu, saya tak jumpa lagi lah option tu sebab dia lebih buat ada design cikgu. Maknanya kita kena type lah juganya kalau kita nak bagi nota pun type siap-siap lah. Type siap-siap. Type dah buat video siap-siap. Yang boleh share link pun kalau tak nak download pun boleh share link yang macam saya tunjuk tadi. Slide boleh, video boleh. Maknanya kita kena buat dulu lah, lepas tu baru kita bagi link kat budak. Kita tak boleh live dengan budak lah buat kat situ tapi. Tak boleh juga.
Dekat elemen ni ada banyak cikgu. Kalau apa-apa cikgu nak masukkan kan, cikgu boleh tengok je kat tepi ni. Cikgu nak cari idea. Saya pun ada buat sikit nota, nanti saya sharekan nota elemen lah yang saya buat untuk diri saya sendiri. Saya nak tanya, macam mana kalau kita nak share bahan daripada PowerPoint? Kita nak guna Canva dan kita nak record dia punya presentation tu. Maksudnya slide tu cikgu guna PowerPoint ke? Slide daripada PowerPoint. Cikgu boleh import masuk je cikgu. Maksudnya kalau macam satu presentation yang lain yang dah siap, katakan 10 slide tu, kita nak masuk, kita nak convertkan dalam Canva ni. Saya rasa Cikgu Azrin tanya macam tu kot. Satu presentation yang dah siap semua, kita nak transfer kepada Canva 10 slide, tapi mungkin kita nak buat animated sikit benda-benda dalam dia tu. Kira kita tak boleh buat macam transfer terus. Maksudnya kita kena ambil copy by grafik, by word, macam tu ke? Kalau tak nak tukar dia punya background, cikgu boleh tukar ni, convert ni jadi PNG. Kan dalam PowerPoint ni kan cikgu boleh convert pada gambar kan. Okay, cikgu convert ni daripada PNG. Lepas tu cikgu masukkan dalam Canva.